Nusantara kita ini. Dan tidak mustahil mungkin pernah bernikah di sini dalam pelayaran dakwahnya. Dan ketika zaman Sayyidina Osman juga dihantar ahli-ahli pelayaran Arab untuk datang ke Nusantara kita ini untuk berdakwah. Juga pada zaman Sayyidina Muawiyah juga lebih banyak lagi kapal-kapal dihantar ke Samudera, ke Sumatera, ke Nusantara kita untuk mengislamkan. Jadi perkampungan Arab yang sebelum Islam memang sudah wujud di Nusantara kita, maka semakin lama semakin besar. Perkampungan Arab semakin lama semakin besar dan semakin luas yang berada di mana-mana di Nusantara kita. Dan sejak kedatangan Ahlul Bait dan asimilasi percampuran dan sebatinya mereka dengan kita, dengan perkahwinan, pernikahan, percampuran dengan kesultanan, melahirkan keturunan-keturunan, maka seorang pakar daripada Arkib Negara mengatakan bahawa kajian kami menunjukkan bahawa umat Melayu ini di Malaysia sahaja ada 80% umat Melayu yang darah mereka telah bercampur dengan darah Nabi Muhammad SAW. Dan oleh kerana pada zaman dahulu disebabkan penjajahan dan ancaman-ancaman yang berbahaya, ada yang melenyapkan nasabnya, tidak memanggil diri mereka sebagai Sayyid ataupun Syarif ataupun Syarifah ataupun Sayyidah kerana sebab-sebab yang tertentu. Jadi umat Melayu ada terputus, ada missing link di situ, sehingga mungkin yang ramai duduk di sini adalah daripada keturunan Nabi Muhammad SAW dalam darah yang kita tidak ketahui melalui daripada perkahwinan, pencampuran dan kesebatian, asimilisasi antara Ahlul Bait dengan masyarakat Melayu pada zaman yang lampau. Sebab itu umat Melayu kita terseredup dengan adanya keberkatan darah Nabi Muhammad SAW dan diri orang Melayu. Yang mana alhamdulillah daripada pengkajian itu saya telah mendapat suatu kesimpulan yang amat penting, suatu kesimpulan bahawasanya next. Oh ya, saya lupa nak cakap buku terbaru saya, Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ini buku terbaru saya dalam pasaran sekarang. Pada sesiapa yang berminat boleh berhubung dengan saya. Ini yang terbaru. Okey, jadi sebagai pengkaji salasilah dan ilmu Melayu, saya membuat satu rumusan di sini bahawasanya sejarah dan warisan keturunan Rasulullah SAW dapat menjurus kita pada zaman ini untuk mengenal kembali siapa diri kita, siapa asal usul kita, siapa leluhur kita, apakah jati diri kita yang sebenar. Kita amat terkait rapat dengan sejarah dan warisan keturunan Rasulullah SAW. Dan yang paling penting sekali, apakah potensi kita dalam zaman kebangkitan umat. Itulah sebabnya mengapa sejarah dan warisan Rasulullah SAW perlu kita faham dan kita kongsikan dan kita sebarkan. Kerana di situlah terletaknya salah satu daripada potensi baka orang Melayu, nature and nurture, baka dan bimbingan adalah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang terpenting. Dan salah satu kelebihan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ia adalah suatu fahaman yang moderate. Moderate. Kita bukan ekstrim. Orang Melayu terkenal dengan kesederhanaannya. Ekstrim bukan milik orang Melayu. Kita adalah bangsa yang serba sederhana. Kerana kita adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bimbingan daripada alim ulama, Ahlul Bait Nabi SAW. Terus, okey, apakah yang dimaksudkan dengan fahaman? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dari segi akidah, kita berakidahkan mengikut ajaran Imam Asy'ari, fiqh kita mengikut ajaran Imam Asy-Syafi'i, dan tasawuf kita. Kita banyak belajar adab, kita banyak belajar konsep-konsep akhlak daripada ajaran Imam Al-Ghazali. Adakah masanya untuk keluarga Siti Sarah? Kita melihat kembali kepada Kathurah, kita melihat kembali kepada firman ayat tersebut. Apakah natijahnya jika wujud di kalangan orang-orang Melayu ini daripada baka Kathurah yang adil? Apakah potensi kita di situ? Jadi saya melihat kepada suatu persoalan di situ. Kita mengupas dari sudut baka, genetik baka, kita mempunyai potensi sebenarnya. Dan tidak salah untuk kita meraih kemuliaan tersebut kerana Rasulullah SAW pernah memfirasatkan tentang yang akan menundukkan kerajaan Istanbul, kerajaan Konstantinopel
dan seorang sahabat Nabi SAW, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, cuba meraih kemuliaan tersebut dan bersama-sama dengan tentera Islam pergi ke Konstantinopel. Tetapi ditakdirkan Abu Ayyub Al-Ansari meninggal tidak menjadi amir yang terpilih. Ianya berlaku 600 tahun. Tetapi adakah sia-sia usaha Abu Ayyub Al-Ansari? Tidak. Dia akan diganjari berdasarkan pada niatnya. Jadi tidak salah untuk kita cuba meraih berdasarkan kepada genetik kita. Cuma jangan kita, tak mahu cakap, syok sendiri dengan genetik kita. Apa yang terlebih, genetik itu adalah takdir Allah. Takdir Allah. Ya, kita ada, kita tak ada. Bukan kita yang nak pilih untuk jadi zuriat Allah Ahlul Bait ataupun orang ini orang itu takdir Allah. Tetapi apa yang penting adalah what I call the missing link. Potensi bakat, insya-Allah. Amin. Potensi jati diri, itu yang penting. Nurture kita, tarbiyah kita yang pernah kita ada. Apabila alim ulama Ahlul Bait Nabi SAW datang mengislamkan kita, mentarbiah kita, kita pernah ada. Tetapi kita sekarang dah terpendam. Kita perlu usahakan, perlu hidupkan, perlu upayakan bagaimana dengan cara kita kenal balik sejarah, gali balik wasiat dan warisan, serta rahsia kekuatan leluhur kita yang sebenarnya memang ada rahsia mereka dan ada kekuatan dan wasiat mereka. Dan di situ natijahnya kita mampu untuk berstrategi, yakni mengupayakan potensi dalaman kita. Maksudnya tidak melanggar dari segi syarak kan. Okay, jadi saya rasa yang ni macam contoh berpakaian, cara kita raja mempunyai ada dia punya segala kelengkapan yang alat-alat kebesaran dan sebagainya, itu termasuk dalam adat kebiasaan, adat istiadat di raja. Okey. Ni saya rasa inilah dari segi bahasa dan juga dari segi pakaian dan sebagainya. Okey, next. Okey, sebenarnya ni kita dah sampai kepada penghujung. Okey, secara kesimpulannya, okey, sebabnya mungkin kajian ni bukan dilakukan secara mendalam. Sebenarnya sebagai basic masih lagi dan surface kan, masih lagi perlu diperbaiki. Banyak lagi perkara yang perlu diperbaiki sebenarnya. Sebab itu mungkin ada hadirin dari sini yang boleh, maksudnya yang ada pandangan dan sebagainya untuk kajian ataupun kajian ni untuk diperbaiki dan sebagainya. Memang kami